Bagi yang tak suka dengan perubahan yang terbaru ni, saya masih lagi tinggalkan option untuk kekalkan rupa bentuk yang lama. Maksudnya kita tak pakai panel tapi masih lagi ikut pada label. Semua perubahan ni cuma kosmetik saja. Maksudnya secara fundamental, cerita-cerita berkenaan Tiedemann Cycle ni tetap sama seperti yang dulu. Hanya berubah dari segi rupa bentuk. Perubahan pertama yang ketara adalah apabila semua trading idea yang ada dalam label dipindahkan ke sini. Ini dipanggil, saya panggil dia display panel ataupun trading idea panel. Tengoklah macam mana saya nak bubuh nama. Tapi buat masa sekarang, dia dipanggil display panel. Dan kita ada satu lagi di bawah, note panel. Dia ada nota sikit. Kemunculan panel ini, saya fokus pada yang panel atas dulu. Sama macam label dulu. Maksudnya bila harga tu dalam cycle, barulah panel ni akan muncul. Kalau kata dia tidak ada cycle, contohlah macam ni, cycle dah habis, dia akan jadi kosong. Dan teks ni kita akan cerita kemudian. So, dalam panel ni ada 4 komponen yang utama. Yang kotak warna hijau ni mewakili current price, CP current price. Jadi dia akan bagi tahu candle terakhir ni current price tu berapa, dan dalam kurungan ni 0% tu macam biasa kiraan daripada closing price ni dengan closing price sekarang. Jadi kalau kata ni baru muncul, dia kosong lah, 0%. So kita ada TP pun macam biasa. Target price, so bila dah ada breakout ni, maknanya dah close cantik, dah ada signal breakout, dia akan muncul target ke atas ni. Ini samalah, dan juga berapakah potensi dia daripada harga close sampai ke situ. Dan kita ada stop loss. Stop loss ni cadangan daripada harga close sampai ke situ. Stop loss dia dalam bentuk nilai yang peratus ni, maknanya daripada stop harga close sampai ke sini, dan juga cadangan pullback. So cadangan pullback ni pun macam biasa. Untuk first cycle ni dia akan muncul, dan kalau kata harga tu masih lagi di bawah harga close yang dicadangkan, pullback ni akan tetap muncul. Dan kalau kata harga tu dah start naik melebihi, contoh macam ni, pullback ni akan hilang. Secara tak langsung bila kita tengok harga ni, panel ni tinggal 3, kita dah boleh agak lah yang sebenarnya harga tu dah melepasi cadangan-cadangan pullback saya berdasarkan candle hijau ni ya. Kalau lupa boleh tengok balik video lama tu. Okay. Dan panel ni juga akan kejap-kejap muncul, kejap-kejap tak muncul. Okay. Kalau kata dia hilang, sama ada cycle dah habis, dia akan hilang, ataupun dah sampai target. Okay. Setiap kali sampai target, saya cuma tinggalkan label saja, panel dah hilang. Yalah, bila dah sampai target tu dah tak ada trading plan lagi lah. Satu lagi, kalau kena stop loss. Maksudnya kita dah sampai label kena cut loss lah. Kena cut loss, dia hanya tinggal label. Dan label ni pun bagi tahulah daripada harga close ni sampai ke harga close sekarang dah berapa persen. Macam ni negative 17.19%. So panel akan muncul balik bila cycle tu bermula sekali lagi. Okay, untuk label juga kita boleh ubah dia punya kedudukan. Kalau pada sini ada display label, sama ada sekarang ni dalam keadaan menurun menegak, dan kalau kita pilih melintang, saya jadikan dia macam ni. Komponen tetap sama 1, 2, 3, 4 cerita, tapi yang melintang jenis yang macam ni, dan menegak macam ni. By default saya akan letak dia menegak, dan kita boleh ubah kedudukan dia, sama ada nak duduk di tengah atau bottom. Bottom hilang lah,
table yang belakang tu dia tutup. Ataupun kita nak pindahkan dia ke center ataupun left. So any location yang ni, dan juga kita boleh ubah size dia. Nak kecilkan, khas untuk yang menggunakan skrin, macam saya gunakan handphone ni skrin kecil, mungkin terpaksa kecilkan dia punya size lah, size tag tu. Secara umum inilah size label dia, panel dia normal, ataupun kita nak bagi sebesar yang mungkin. Okay, top. Jadi tengoklah macam mana nak guna. So sama ada melintang, menegak, masih lagi tetap sama. Dia boleh besarkan, kecilkan, nak paling kecil pun boleh. So, tak kisah. Okay. Cuma warna di dalam kotak ni tidak akan berubah lah. Dia tetap hijau, biru, merah dan juga purple. Yang berubah cuma kena breakout ni. So dulu kan breakout kita ada dia punya cerita dia. Sekarang ni saya cuma tinggalkan dia punya ni saja. Text saja. Text sikit lah breakout. So kita ada first bar, second bar, third bar, dan nanti kalau sampai kepada yang kelima nanti dia akan jadi kuning. Contoh yang macam ni 5 kan, nanti yang ke-6 dia kuning lah. Kita akan fokus pada nota di bawah ni, ataupun saya panggil dia note panel. So dalam ni dia bawah sini lah note panel. Jadi kedudukan dia sama macam panel dekat atas tu, kita boleh ubah nak tengah ke nak atas ke. Kalau atas duduk di belakang tu, tersorok dia. Katalah bottom, nak ke kiri, nak center. Sekejap. Tu. Center ataupun macam saya ni by default akan letak sebelah kanan, dan kita boleh kecilkan kalau nak, kita boleh besarkan kalau nak sebesar-besarnya pun boleh. Okay, saya terangkan sikit pasal label . So label ni akan berubah mengikut keadaan chart pada ketika itu. Antara nota-nota yang jelas kita akan nampak adalah trend band cycle ni akan kekal nampak. Ulang dulu, saya buat ulang dulu . Okay, macam ni. Trend band cycle note akan tetap keluar kalau dia dalam cycle. Sama macam label, panel kat atas ni, dia tetap akan muncul, dan kita ada nota di bawah tu. Contoh macam ni breakout, saya kata dia cycle begin, look for entry. So apa saja nota di bawah ni adalah sama dengan apa yang saya terangkan dalam video trend band cycle sebelum-sebelum ni. Tidak ada perubahan langsung. Cuma saya letak note ni untuk memudahkan lah bila tengok apa benda nak kena buat lah. So kalau next, so bila sell alert, contohnya ni sebab dia dah close di bawah stop loss yang dicadangkan, dia akan keluar sell alert, end of cycle, dia warna merah kan. Dan kalau muncul selain daripada, katalah benda-benda lain lah yang tidak melibatkan, tidak dalam cycle, contoh macam signal candlestick apa semua tu, saya akan letak kat sini, signal spinning top. Okay, ini bendanya, dan apa benda yang keluar, signal spinning top, dan saya letak nota sikit bawah tu, take note on low and high price. So jadi bila kita tengok, kalau dulu kan saya cuma letak ST je kan, tapi sekarang saya letak note sekali. So apa benda nak kena buat bila jumpa signal-signal ni, take note on low and high price, maksudnya kena tengok atas high dan low lah. So macam mana nak trading dia pun telah diterangkan, sama saja. Tapi kesimpulannya, kalau kita jumpa signal tu, kalau next harga tu ke atas, kemungkinan dia nak ke atas. Kalau kata dia close ke bawah, kemungkinan dia akan turun lagi ke bawah. Sekiranya harga ni, so kalau kita tengok display dekat atas ni, keluar pullback, so dekat sini pun akan keluar pullback zone, limit your risk to nearest stop loss level, dan color dia pun warna purple. Ada note sikit. Okay. Kalau tak ada apa-apa, contoh macam ni lah, dia tidak mewakili apa-apa, inside bar pun tidak, signal candlestick pun tidak, apa pun tidak, dia akan, saya letak note
mudah kat situ lah, wait for the next signal. Sebelum ni saya nak letak hold your position, tapi saya rasa macam memberi satu nasihat pula. Okay lah, kalau kita hold position benda tu makin naik, okay, everybody okay. Tapi kalau kata saya tulis kat sini hold position dan harga semakin turun, lepas tu kena cut loss, saya okay je, awak yang tak okay. Dan akan kata brother ni tulis sini suruh hold position, aku hold position lah kena cut loss. Biasalah, benda kalau menguntungkan tak ada siapa nak komplain, sikit pun tak ada orang nak komplain. Tapi kalau benda tu merugikan, habis semua orang, benda dia nak pergi komplain, report sana report sini. Kita teruskan. Dalam triangle cycle knot ni pun saya ada tambah lagi sedikit. Kalau nampak kurungan ni, ada dua benda yang saya akan letak. Saya letak, bukan dia akan muncul sama ada dia monthly high ataupun 52 week high. Mana high candle ni sedang berada dalam kedudukan apa. Macam sekarang ni dia terus, sebab dia dah buat 52 week high, dia keluar kat sini 52 week high. Okay, nanti saya tunjuk satu lagi. Ni pun sama, volume test. Next price action can be interesting. Kena tengok balik video pasal volume test tu. Dan juga cucuan kuning ni, saya tambah sikit dia punya ni, broken minor support. Maknanya dia close di bawah minor support untuk yang beberapa candle di belakang ni lah. Dia dulu sekali ikutkan saya nak telah sell alert kan, tapi saya tukarlah jadi broken minor support. Dia cuma bagi amaran sajalah. Pullback yang breakout ni, pullback breakout, dia bukan dalam keadaan pullback yang macam purple ya. Ini cuba dia mewakili triangle hijau. Jadi kat sini saya tulis pullback breakout, next variation can be interesting. Samalah dengan inside bar. Kedudukan high sekarang adalah 52 week high. So esoknya kedudukan high sekarang 52 week high. Okay, kedudukan sekarang monthly high. Monthly high. Kalau ikutkan dia akan monthly high dulu sebelum 52 week high, tapi untuk case ni sebab dia terus 52 week high. Okay, monthly high ni high yang macam mana? High sekarang lebih tinggi daripada high yang paling tinggi bulan lepas. Okay, kita ambil satu contoh. Ni Mei. Okay, ini Mei. Bulan Mei. So, ini Mei. Manakah harga yang paling tinggi untuk bulan Mei? Ini. Okay. Tak buat paling tinggi, saya buat paling lebih kurang sama. Kalau ikutkan ini akan keluar monthly high juga. Tapi sebab dia sama ni, saya kata 52 week high lah. Okay. Ini 52 week high. Okay. Ini dia bukan 52 week high sebab 52 week high dah ini. Tapi yang ini dia masih lagi tinggi daripada bulan lepas punya. Nanti kalau kata dia makin turun, tak ada. Kalau dia makin turun nanti yang monthly high ataupun 52 high tu akan hilang lah. Salah satu. Apa ni kita akan cerita kemudian. Cuma harap faham lah kalau kata apa maksud monthly high. High sekarang lebih tinggi daripada bulan lepas. Kalau susah nak ni, boleh buka monthly high senang. Monthly punya time frame. Boleh nampak lah. Dan teks ni tetap muncul walaupun kita pakai activate yang label only. Macam label only, teks ni tetap ada. Dia sama saja. Saya tinggalkan. Okay, untuk signal yang instan terpilih kotak, dia pun sama jugalah, tak ada perubahan. Cuma macam saya bagi tahu hari, dia memudahkan saya untuk buat skrip kotak ni lah. Kalau dulu saya kena buat line satu sambung sini. Sekarang ni bila dah ada box.new tu, dah memudahkan untuk lukis. Okay, ini yang bagusnya bila dah ada tu, kita boleh ubah sikit dia punya properties dia. Macam ni, nama dia instan terpilih. So untuk kotak ni dah boleh letak color, apa saja color yang kita nak. Ini saya letak kosong. So mungkin nak terangkan ke, nak kurangkan sikit transparent dia, ataupun nak tukar color lain. Color merah, tak suka ni, hitam, biru, hijau, whatever color yang kita nak ataupun awak nak. Dan warna sempadan ni dia punya border lah. Nak tebalkan lagi ke, macam ni saya letak 50%, 100% lagi tebal. Dan untuk border tu saya tak bagi option lah, nak dash ke tak dash ke. Saya ingat saya kekalkan 4 segi ni je.
Okay, tu insan terpilih. Saya lupa tadi pasal note tadi. Untuk setiap kali dah sampai target, so note di bawah ni, hit target, so saya tambah sikit nota bawah tu, yellow circle as nearest support. Maksudnya whatever kita nak buat, kalau nak tamak, tamak dia, inilah harga kalau kita nak tamak. Untuk signal macam ni, volume test, dulu pakai triangle hitam, triangle ke bawah hitam. Sekarang ni saya tukar pada bulat dan titik hitam. Dan juga untuk semua signal candlestick, tak kisahlah doji ke, spinning top ke, hammer ke, saya tukar terus menjadi satu bentuk saja, bulat dan titik warna biru. Untuk yang ni, nak tahu dia tu apa, boleh tengok pada setiap kali muncul kita akan nampak dia punya cerita dekat bawah ni. Jadi signal spinning top, take note on low and high price. Dan benda tu boleh diubah sendiri kalau nak, sebab saya menggunakan karakter. Contoh macam breakout punya ni pun saya pakai karakter B dan T. Okay. Untuk inside bar pun saya tukar karakter yang ni, dan juga candlestick signal ni yang ini. Okay, ini emoji saya copy daripada online. Boleh cari dalam online, katalah nak cari emoji, boleh tukar apa-apa saja sebab karakter ni boleh pakai satu. Jadi mungkin copy dan paste lah kalau nak letak apa-apa gambar ke, bukan gambar, emoji yang berlainan. Boleh letak, boleh tukar, dan kita boleh tukar color-color ni kalau nak. So kenapa saya hilangkan tulisan ST apa semua tu? Sebab saya kalau boleh saya nak nampak clean dekat chart ni. Saya tak nak ada macam ada tulisan ST di doji, menyamak mata lah. Sakit mata tengok. Jadi saya ingat saya kekalkan macam ni lah. Ini saja perubahan yang saya tak benarkan tukar lah. Maksudnya kena ikut je lah. Kalau saya buat macam ni lah. Tapi awak boleh tukar apa emoji yang nak digunakan dalam ni. Whatever lah. Even B dengan T ni. B dengan T ni saya test kalau saya tengok, saya buka dekat iPad. Saya punya iPad version 2018 kot. B tu dia ada macam terpotong bawah sikit. Dia tak jadi bulat tepat, tapi dia terpotong bawah. Yang ni mungkin pada iPad saya tak tahu tempat lain. Itu sajalah kekurangan dia kalau kita pakai emoji ni. Jadi benda lain yang saya tak ubah, masih kekal, adalah ni trailing mode. Activate. Kalau kita activate kan trailing mode, so cycle-nya hanya muncul 2 kali saja. Pertama, breakout, dan dia hanya cycle tamat bila dah exit. Breakout dan cycle tamat kalau kena stop loss. Jadi benda ni macam biasalah, kalau kata ada siapa-siapa yang guna, yang memang hati kental dan tahu macam mana nak exit, nak keluar apa semua, boleh gunakan trend cycle dan aktifkan yang trailing mode ni. Dia hanya akan tamat berdasarkan stop loss mana yang kena. Dan dalam ni pun ada dia punya, ini pun sama, boleh diubah dia punya label ni. Kalau kita ubah dekat atas ni, semua label akan ikut samalah. Apa kalau dibesar-besar lah. Jadi kalau nak tukar size label, kena tukar yang dekat atas ni. Jadi yang ni tujuan kegunaan dia, kalau siapa yang tak suka limit pada certain, macam saya buat trend cycle ni, memang tujuan dia untuk cari breakout dan juga target. Tapi kalau kata dia tak suka, dia ada dia punya memang sanggup simpan sampai kena cut loss, mana follow the trend ataupun trailing short, sebab dia panggil trailing mode, boleh guna yang ni. Dan macam biasalah saya letak, memang dah ada dia punya persen dia floating profit daripada sini, close sini sampai harga sekarang. Dan teks kat bawah ni tetap sama macam apa saja option yang kita pilih. Dan macam ni, ini bila sell, so kalau kata kita betul-betul sell kat sini, so kan kata kita beli pada harga setepat yang ini, katalah contoh dan kita punya profit lebih kurang 76%. So itu tujuannya kalau kita guna trailing mode. Trailing mode contohlah. So kita nak guna Asia, dan ni cycle dah habis, so cycle baru. So floating profit lebih kurang 1.67%. Tak ada target,
So kalau awak boleh letak target sendiri, kalau nak mungkin letak kat sini ke, nak letak kat gap ni ke, whatever lah. Dan cuma update saja trailing stop yang dicadangkan. Saya tahu tak ramai yang akan buat macam ni, tapi ada. Yang itu fleksibel. Contoh macam ni. Cuma yang tak bestnya bila kita tak ada target tu, bila nak jual kan. Selalunya kita hanya akan jual bila dah sampai betul-betul dekat nak patah balik kat kita beli. Selalunya macam tu. Ataupun sebenarnya dah macam ni dah 50% kan. Nanti dah turun sampai 20% kan, barulah start nak beli. Walaupun dah dicadangkan untuk, katalah macam ni cycle akan tamat. Okay, kat sini dicadangkan untuk jual. Okay, dicadangkan untuk jual dan adalah lebih kurang 40%. Tapi tak nak. Dunia batu keras dalam kepala, simpan. Itulah nanti dah sampai hampir-hampir dekat bawah ni kan, barulah kelang kabut nak jual. Untuk yang menggunakan alert, contoh yang ini Tremor Cycle, dan menggunakan alert yang atas sekali ni, mana-mana amaran atau fungsi ni, so katalah kita cipta, saya ada buat sedikit perubahan teks yang dihantar. Okay, kalau kata pada ketika itu dia breakout, contoh macam ni, dan ada 52 week high kat sebelah dia, contoh macam ni ada 52 week high, dan alert yang kita akan dapat keluar juga 52 week high. Kalau kata dia breakout, tidak ada apa-apa, macam ni monthly high, dia akan keluar monthly high. Kalau kata normal lah, dia breakout tak ada keluar, contoh macam ni breakout juga dia hanya hantar trend band cycle not, dia tulis situ breakout tapi tak ada apa-apa nota di sebelah kanan dia. Itu perubahan. Dan satu lagi, siapa yang perasan juga, sebelum ni bila keluar yang kuning ni, alert yang dihantar sell alert. Sebab dulu saya samakan antara merah ni yang close di bawah stop loss ni dengan yang kuning ni, dua-dua sell alert. Jadi benda tu saya dah ubah sebab saya rasa macam agak kejam kalau tulis itu sell alert. Sedangkan dia cuma bagi amaran. Contoh macam ni kan, LKL ni. Cuma bagi amaran, dia dah break support. Tapi sebenarnya boleh faham lah. Kadang-kadang dia start break support, lepas tu dia datang lah dengan dia punya stop loss. Loss kan. Kadang-kadang tak. Kalau kata benda ni di atas trend band, di atas trend band, dia cantik. Dia cuma break support. Tapi kadang dia berhenti, dia naik balik. Okay. Jadi ayat yang kita akan dapat adalah broken minor support. Kalau yang merah ni akan dapat sell alert. Ini contoh kalau saya ada lagi. Sekejap saya tengok. Okay, sekejap ya. Sabar. Ni contoh macam ni kan. Monthly high. So tengok dekat tulisan ni, kita akan dapat breakout alert monthly high. So untuk LKL ni, alert tengok kotak hitam ni alert broken minus out. Kita nanti kalau dekat kita punya sama hantar-hantar ke Telegram ke, ataupun tengok dekat apps TradingView ni, yang atas ni trend cycle apa semua tak dapat. Dia akan dapat yang ni je lah, macam biasalah, breakout alert monthly high ataupun alert broken minus support. Dia dapat yang text tu lah. Dia pullback alert, hit target price at 775. Itu sajalah untuk alert. Saya tukar sikit dia punya teks. Saya pun update juga trendman price volume. Jadi saya jadikan dia sama juga, macam ni dipanggil panel juga. Dan cerita dia lebih kurang sama lah macam trend cycle. Cuma dia ada 4 komponen. Kalau dulu ada 5, saya tinggalkan 4 sajalah. Pertama, kotak yang pertama ni syariah. Sama ada syariah, dia warna hijau, non syariah, dia warna merah. Dan RB ni revenue, saya shortcutkan dia, pendekkan dia punya, kacau betul lah benda tu. Okay. Kita boleh ubah dia punya kedudukan, sama ada nak menegak ataupun nak melintang, ataupun nak turun ke bawah sikit. Okay, center. Ni saya nak turun ke bawah sikit, senang sikit nak buat. Dan juga dia punya size dia nak besar ke, apa besar ke,
pun boleh ya. Sama, nak kecilkan kalau kata pakai handphone skrin kecil pun boleh. Okey, saya nak cerita, syariah dia akan bertukar color, merah ataupun hijau. Dan juga sebelah sini revenue, saya dah ringkaskan dia. Kalau kita nampak kat sini 115.1 juta ni maksudnya 115 juta million. 115.17 juta. Ini revenue dia. Lepas tu dia punya net, dulu saya letak net profit, sekarang saya buang sajalah. Saya tinggalkan dia punya net margin saja, 13% daripada ini per quarter yang lepas, quarter terbaru, bukan per yearly, ni per quarter. Dan juga bawah ni MC ni market cap pun sama juga kalau macam ni 3,412 maksudnya 3,412 juta ataupun kita boleh panggil 3 bilion. Kalau 3,000 sasah 3 bilion market cap dia 3 bilion. So ini color dia ada 3, biru, maroon dengan satu lagi tak apa color saya dah lupa. Kita tengok. Apa beza dia? Untuk stok yang 1 bilion ke atas market cap dia akan start terus warna biru. Kalau bawah kalau bawah 100 juta dia warna oren. Ni warna oren. Saya dah cerita tadi, memang kita tak ada tema apa-apa dari bulan Mei lagi, Mei sampai Jun. Sebenarnya hujung-hujung April, tapi bulan Mei lah sampai hujung April. Kita memang tak ada tema yang jelas, tema besi ke apa ke, tak ada. Tapi kita ada satu tema yang betul-betul nampak di mana market cap yang di bawah 100 dihenjut menjadi lebih daripada 100. Dia daripada small cap. Itu tema yang nampak jelas. Tapi saya cuma yang tak best tema-tema yang macam itu menunjukkan yang market sebenarnya dah ujung-ujung dah tu sebelum nak tergolek. Macam dululah kita kata kalau penny stock berleluasa tu tanda-tanda sebelum jatuh kan baru dah start balik. Sebab tu kalau kita bila stok-stok yang begini yang mendapat sambutan ataupun orang kata digoreng lah. Jadi stok-stok yang macam yang ada nama macam Penta di RB Highcom ke ataupun yang bernama lah yang bernama, yang ada name, even glove, semua tak nak jalan. Kalau kata dia lebih 100 juta dia akan warna maroon. Macam ni, lebih 100 juta dia warna maroon. Jadi tujuan saya contoh macam di NEC ni 1 bilion market cap, 1 bilion. Dalam ni ni yang keempat, net margin juga akan berubah color. Contoh tadi kita ambil non syariah, hancur syariah. Kalau company tu negatif, net margin dia negatif, dia akan warna merah cair tu. Untuk non syariah dia warna merah. Untuk list syariah dengan non syariah ni saya dah update dia punya list tu berdasarkan yang terakhir bulan Mei lah. Dan trend price volume ni boleh terus pakai kalau tak nak ubah apa-apa. Dan kalau ikutkan memang benda ni open script. So sama ada nak copy buat balik ataupun tengok macam mana contoh-contoh saya buat ni, ataupun just guna sajalah. Kadang orang tanya macam mana nak guna, macam nak copy, tak perlu. Kalau kata sekarang nak guna, just letak sajalah. Cari kat dalam penunjuk price volume dan letak saja. Tapi sebabkan dia open script, boleh tengok. Kalau kata nak tengoklah macam mana saya buat. Saya bukannya programmer yang handal, jadi saya cuba buat nampak macam menyesakkan mata, menyemakkan mata, tetapi bagi saya janji dia jalan. Saya tak kisah macam mana saya buat, tapi janji dia jalan. Cuma kalau kata boleh diringkaskan, ringkaskanlah sebaik yang mungkin. Kalau tak boleh, tak apa. Saya nak dia jalan. Tujuan saya buat benda ni supaya saya nampak jelas. Itu saja perubahan yang ada. Nanti siapa yang guna boleh buang yang lama, delete yang lama dan bubuh balik yang baru. Dan kalau siapa yang tak berminat langsung dengan perubahan yang ada ni, tak payah buat apa-apa yang dah pakai tu. Jangan update. Maknanya jangan buang, jangan add. Boleh add yang lama ni, katakanlah cycle yang ni boleh tutup dan boleh cuba dulu add yang baru. Add saja yang baru untuk tengok. Jadi yang lama ni jangan buang. Selagi kita tak buang, selagi tu dia akan baca yang version lama.
Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.